Okay, so ini ciri yang tak payah madam cakap lagi. Impulsif ni banyak, impulsive of something, impulsive buying, impulsive. Okay, inattention tidak menumpukan perhatian. Dah cakap tadi, hyperactive ni ada orang yang kalau you perasan kan, dia kalau duduk, dia punya kaki tu ketik gerak. Ketik. Lepas tu tangan dia pusing pen. Itu ciri tu dek. Bukan madam tuduh ya, tapi itu ciri. Ya. So cara dia, you carilah benda you salurkan lah. Kepenatan you tu macam madam cakap, kau belilah dumbbell ke apa ya. Okay, now come to the story again ya. So kita sebenarnya kenapa ada gambar menangis-menangis ni ya. Okay, atas keprihatinan inilah Madam Laila berada di sini. Sebab orang macam kita, we struggle for life. Ya, sedih tau bila struggle for life ni. Ya, macam Madam bayangkan ya, Madam Laila dengan keadaan huru-hara, emosi pun tak berapa stabil, umur 50 perimenopause. Anak 2 orang pula, autism, ADHD. Bayangkan ya. Pernah dulu saya terfikir ya. Macam-macam kita nak cakap kan, kerja bangunan ya. Jangan ya. So tolong offkan mic saya. Madam terdengar dah tu ada orang. Okay. So apa lagi? Kita ada masalah di tempat kerja. Because ADHD, we cannot complete the task on time. I repeat again. Bila you kerja nanti, you ada duty. People like us always have problem. Yeah, sama juga kita restless. What does it mean by fatigue? Fatigue ni sangat letih, lesu terus. Ini adalah orang. Sebab kenapa kita penat? We have the minds behind our mind. Dengar cakap madam. Ya? Dan kita ni tak boleh tolerate dengan frustration. Ada satu kejadian di IPTA, ya Allah madam ingat dia fail. Bukan dia fail. Dia anak Chinese lah, anak budak Cina. Dia tak dapat A je. Dia sampai nak bunuh diri, torih, kelar. Ya Allah, ya Rahman. Because itu maksud tu is a he. He cannot tolerate with the frustrations. Ya. Apa makna je? Sebab itu kita kena tahu. Kita rasa semacam je. Ada ubatnya, ada caranya, ada banyak terapinya. Ya. Terapi rawatan Islam pun ada. Ya. Okey, dan apa yang Madam Laila nak cakap lagi? Kita ni selalu obses kepada sesuatu. Obses kepada lelaki yang kita takutnya. Ini yang kita takutnya. Kita dah obses, kita tengok dia tu ada dah. Ada cerita dan TV3 paparkan, kita tengok kan. Dia dah banyak tengok. Madam tak ingat tajuk lah. Dan jadi suami orang, dia kejar lagi. Sebab dia nakkan orang tu. Sebab ini mempengaruhi hidup kita dek. Adakah kita nak mengejar lelaki ke nak mengejar akhirat? Ya? Sama-sama. Madam Laila ingatkan Madam Laila punya, sebab tu saya pesan dengan anak saya. Saya takut tau. Memang anak saya 4, yang 2 tu memang dah diagnose hospital. Yang 2 lagi tu saya bimbang. Selalu saya cakap, ibu ni cakap dengan kita orang macam kita orang ADHD. Bukan, takut saya kata. So kalau bila kekecewaan, saya kata, relax lah, hari ni gagal, besok lulus dengan baik. Jadi kita jadi sebagai ibu bapa, bila kita dah tahu, kita cuba mengatasi. Jangan marah kat dia. Engkau ni, kalau bahasa Terengganu, betul tak Lali? Bodohmu, bodoh. Allahu Akbar. Jangan. So, tujuan saya berada di sini untuk memberitahu dan untuk memberitahu kepada support group ni. Ahli keluarga, masyarakat, ya. Ini semua masalah kita lah. Orang benci kat kita. Kenapa orang benci kat kita? Contoh Madam Laila, I speak from my heart. Orang ADHD ni, dia betul sikit orangnya. Dia cakap je, dia tak suka, dia cakap tak suka. Tapi menurut sunnah Nabi sendiri, limau itu masam, dia tak beri pun kawan-kawan dia untuk rasa, para sahabat. Sebab dia takut. Tapi adakah kita macam baginda Rasulullah? Tidak kan? Jadi kita cubalah jadi macam dia. Ya, kawallah sikit behavior kita tu, memek muka kita tu. Saya pernah satu orang yang rapat dengan saya. Engkau kalau tak suka kat orang, kau tunjukkan betul kau tak suka kat dia. Allah kesiannya. Saya minta maaf siapa yang mendengar. Ada lagi nyawanya orang tu, tolong Madam Laila menyusun 10 jari sebab Madam Laila baru sedar tahun lepas yang dia juga adalah adult ADHD. Ya. Apa dia delay gratification ni? Maknanya kita ni payah nak puas hati. Dalam Islam kita boleh digolongkan kepada golongan yang tidak tahu bersyukur. Frankly speaking.
Selalu banding, dia ada, aku tak ada. Kenapa ya? Dia macam ni. Kenapa lelaki dia romantik, lelaki aku tidak? Contoh kan marah pula cik suami, dia kata dia pula ya. Contoh, kenapa family dia, suami dia kaya? Kenapa? Kita ni tak puas hati. We delay gratification. Itu jadi stres. Dan kalau tak diubat, dia akan jadi stress will become anxiety will become depression. Last kali yang saya tak nak sebut. Na'udzubillahi min zalik. Jangan memilih itu. Logik tak kalau Kak Laila cakap di luar negara, selebriti, Korean, semua, bukan nak tuduh dia orang ADHD tak percaya cuba cek kencing dia. Might be having problem with ADHD. Tapi tak sedar. Sebab dia poor stress management. Apa lagi? Yang ni dah cakap. Yang satu lagi. Madam Laila is teaching nutrition. Impulsivity kepada duit pun ya. Ada orang yang impulsivity terhadap makanan. Laili. Kurus comel macam Laili tak apa. But some people, dia bila impulsive of eating, dia buat binge. You know what is binge eating? Dia nak makan. Kalau orang Kelantan kata tak kenyang-kenyang. Makan semua. Kalau orang Terengganu tidak berhenti beretaks. Sebab dalam bahasa Inggeris, UiTM, we use English as medium of interaction tau. So saya pun buatlah. Tidak berhenti beretak, saya kata. Nampak macam English sikit, betul tak? So bila budak-budak mengantuk, okay, anything? Are you too big from the group? Are you too big from the meeting? I said. Okay, so you listen. Dengar baik-baik binge eating, obesity. Bukan nak tuduh semua orang obesity itu ADHD ADHD can cause obesity. Because impulsivity ni maknanya action without thinking. What is action without thinking? Kita buat je. Ikut kita je. Nak cakap kata-kata je. Nak makan saja. So, dengar baik-baik. Sayang And yang paling malang, sangat yang paling menyedihkan ialah kita adalah manusia yang Allah jadikan. Kita ni suka ulang kesilapan yang sama. Macam saya kadang-kadang naik marah. Maaf, sorry. Lepas tu buat balik. Doakan Madam istiqamah. Lepas ni sorry itulah yang terakhir sekali. Ini semua fakta. Ada kajian-kajian tertentu di Jepun, di China. Tapi kebanyakan yang saya gunakan adalah kajian-kajian US dan UK lah. Okay, apa lagi? Yang ini yang Madam nak pesan dekat korang. Ada doa tentang cinta adik-adik? Ya Rob, jika aku jatuh cinta, letakkanlah hati ini kepada seorang yang meletakkan hatinya kepadamu. Apa makna? Romantik Puan Laila ni. So Puan Laila ni memang jenis kush-kush khotahir. Jadi janganlah risau. Kalau dia tinggalkan you, bermakna hati dia tak ada pada Allah lah tu. Doa yang ini, skrip yang ini. Okey, apa lagi? This is the most important thing. Romantic rejection not only leaves behind emotional scars, but it can cause physical and even disease. Physical pain. Percaya tak cakap Puan Laila? You nangis berhari-hari, you ingat kat dia, you tahu tak? Dari segi fakta nutrition, orang Kedah kata nak habak pi kat hang. Kalau you berfikir lama-lama, you stress, you punya digestion and absorption of food will be what? Will be affected. Penat engkau makan suplemen vitamin C. Penat engkau ambil macam-macam. Shakely, Herbalife. At the end of the day, dia pergi. You yang sakit. Buat apa sakit? Rupanya dia tu ada satu orang kawan saya. And this is a true story. Saya, Madam Laila nak beritahu kat adik-adik. Saya jumpa kawan saya dekat UKM. Dia bercinta tau. Dengan satu orang lelaki-lelaki. Lepas tu frust. Lepas tu bila saya jumpa balik, dah kerja, dia pun call. Laila, you are right. Saya kata, kenapa? Nasib baik saya tak jadi dengan dia. Dia dah meninggal, Laila. Kalau aku kahwin dengan dia dulu, aku jadi janda sekarang. Macam mana dia meninggal? Saya tanya. Dia kaya, dia kata. Dia mandi kolam. Suddenly, wayar anak dia punya birthday hari tu, berpasang wayar apa, masuk dalam kolam, dia pun meninggal dalam kolam. So, nampak tak? Allah dah rancang yang baik untuk you. You don't have to be like, suami saya pernah kata, kadang-kadang suami saya nak marah sebab saya kuat menangis kan. Sebab impulsivity saya ialah menangis.
Dia kata, awak nangis, dia kata, boleh menda, dia kata. Neng yatimah, dia kata zaman piramid ada neng yatimah ya. Neng yatimah dia nangis, boleh pitis sebab dia pelakon, dia kata, dah mu boleh menda, dia kata. Boleh penat saja. Ni doktor cinta nak cakap. Allah memuji kita dengan sesuatu yang kita cintai. Jadi janganlah berlebihan cinta pada manusia. Jadi kita tak sedihlah lebih-lebihan. And last but not least, ini daripada Khalil Gibran saya ambil ya. Kalau Mak Saleh kata, if you love someone, let them go. If they come back, they will be yours. So what? Nampak tak? Siapa tengok Princess Aurora? Korea. Madam Laila layan drama Korea tau. Princess Aurora ni, dia gila-gila babi sangat dengan satu yang kita panggil Mama. Ya? Dia fall in love dan dia kahwin dengan Mama. Jadi yang seorang lagi tu, pengurus dia tu sangat sedih. Last kali bila Mama tu mati, kahwin balik semula dengan dia tadi. What does it mean? Kalau Allah takdirkan dia ataupun lelaki dan perempuan itu hak you, it will be yours. No worries. Sama juga macam Madam Laila, dia dah fail dah PhD. Saya tak malu nak cakap ya, I fail my PhD. Sebab Madam memang tak pandai buat tesis. Tapi kalau Allah takdirkan Madam pada hari ini 50 tahun, tiba-tiba Madam Laila umur 60, si bongkok 3 seorang tua di kaki gunung naik di pentas mana-mana lah, ya. Ambil PhD scroll. Why not? Ya. So jangan nangis. Madam Laila pun nak berhenti menangis. Dengarlah apa kata baginda Rasulullah. Cinta kepada Allah adalah puncak. Tapi lembahnya adalah cinta kepada manusia. So buat apa nak sedih? Bawah sekali lah cinta kepada manusia tu. Relax. Kalau laki-laki, relax lah bro. There's nothing wrong. Ya? Yeah? Okay. So, Kak Laila, ya, ini ada cara dia lah. Ya, macam mana kita nak tolerate dengan kekecewaan. Kita kecewa, betul tak? Ya. So, untuk elakkan kecewa, macam tips yang Madam Laila kasih lah. Kita ni kenal diri sendiri. Kalau dalam Madam Laila's channel tu ada, saya tajukkan sebagai muhasabah cinta. Siti Sarah, ya. Dalam tu saya tuliskan. Ya, kita kena kenal diri kita. Bila kita tahu kita ni khalifah, Allah hidupkan kita untuk memimpin alam ini, buat apa kita nak bunuh diri? Buat apa kita nak sedih? Kita kena ke depan, jangan pandang belakang. Okay? Syukur. Kita tahu kita delay gratification, kita banyakkan bersyukur. Allah tambah nikmat, insyaAllah. Ya, kita redha. Dan kita ubah sistem kepercayaan kita ni. Ya, maknanya kita percaya bahawa Allah kata ya, kun fayakun. Macam tu. Tu yang kata jangan label Puan Laila sebagai ustazah tadi. Marah pula ustazah Asma tu kan. Ya, sorry ya. Okay, now ubah cara melihat hidup kita. Hidup sementara, dek. You are wasting your time for your frustrations. Ya, kita hidup sementara. Dunia pun sementara. Dunia adalah jambatan kepada akhirat katanya. Kita jangan marah manusia yang dihantar kepada kita. Kadang-kadang si A tu datang, you nampak si A tu macam menyiksa you. Macam saya tengok anak saya, pada satu ketika dulu saya sangat rasa down. Saya kata, korang ni lah kot, aku tak dapat PhD ni. Berdosa. Astaghfirullah. Tarik balik Madam Laila. Rupa-rupanya Allah mendatangkan manusia tu sebagai ejen untuk uji kita. Betul tak? Kalau siapa tengok video Puan Laila yang dulu-dulu, anak saya ada peristiwa hitam semasa saya di UKM buat degree. Tapi manusia-manusia begitu didatangkan kepada kita untuk menguatkan kita. So lihat dia sebagai boneka-boneka, anak-anak patung yang Allah datang untuk mengejek-ngejek kita. Itu yang Madam Laila dalam kepala sekarang kata. So siapa orang nak marah Madam tiba-tiba ke? Klik-klik dia tengok dia. Tak apa, saya maafkan awak. Rasulullah pun maafkan umat. Macam tu. Dan kita tengok ujian tu sebagai satu peluang. Macam Madam Laila. Dulu memang, ya Allah, kalau orang Negeri Sembilan, saya orang Gombau, ya. Kalau kita kata mengompeh beruk, tu apa makna dia? Kalau beruk, kalau dia hempaskan diri dia macam mana? Siapa pernah tengok? So, which means kita memang teruk sangat kecewa. Jadi cara dia, janganlah kita terlalu kecewa. Jaga lidah, jaga lidah. ADHD, we speak from the heart. Sebab itu, petua suami saya, tidak ada keperluan, jangan cakap. Sebelum cakap, kita fikir dulu. Tapi masalah orang ADHD, action
first, then thoughts. You get me, no? Kita punya frontal lobe ni yang tak berapa cantik dibuat ni ya, dengan izin Allah sebenarnya untuk menguji kita. Oh, rupanya aku macam ni. Okey, sekarang aku kena diam. Jaga emosi. Jaga solat. Adik sayang, hari ni Madam Laila jumpa you. Kalau you jenis tak berapa nak solat, ingat Madam Laila cakap. Ya? InsyaAllah. Bersabit dengan hari ni you jumpa Madam, insyaAllah you jaga hati you dengan cara you jaga solat you. Percayalah cakap Madam Laila. Ya? Yang jangan lupa you bersahabat dengan Al-Quran, because Al-Quran itu adalah asyifa. Ada 90 ayat ke 60 ayat ni tentang kesabaran di dalam Al-Quran. Saya dah lupa dah tu. Satu daripada video saya ada mengatakan mengenai ayat-ayat sabar ya. Dan you kena pilihlah kawan. Pilih kawan. Kalau you tengok kawan tu jenis yang memelekehkan you, maafkan dia, tinggalkan dia. Orang ADHD macam kita tak boleh buang masa. We have to give the best for our life because we struggle for our life. Cari kawan. Buat macam Madam Laila. Tapi jangan Madam Laila dulu pernah kalau orang yang berkenaan, dia delete dalam sistem. Tak. Jangan delete dia. Cuma tinggalkan dia beberapa ketika. Ya? Dan carilah ilmu. Dan jangan lupa selalu minta maaf. Kita tak tahu ajal kita. Macam saya dengan husband saya. Bang, maaf bang, saya ni kelakar lah bang. Apa tak kelakarnya? Satu daripada ADHD symptom, we are talkative. Tanyalah encik suami, sebelum tidur asyik nak cerita je, penat telinga dia. Contoh. So, maaf, minta maaf. Lepas tu belajar jadi pendiam. Itu yang Kak Laila nak share. In fact, I have many things to share with you sayang. Tapi Allah, I have a limited time. In fact, after this, I will have my class with my students. Food hygiene. Kesian budak-budak Pak Wan diploma tu kan. Yeah. So, thank you so much. Yeah. Sebab saya diberikan sehingga pukul 5 tapi saya tahu saya tak kejam dengan you. I will make you stressful because I know you're going for your curriculum activities. Have these words from me. Achieve your career goals without affecting your mental health. Apa maknanya? Mental and physical. Remember, bila otak you, emosi you sakit, physical pun sakit. Dengar Madam Laila cakap, Madam Laila ulang ni. Kalau kulit kita boleh terluka, apalagi emosi kita pun boleh tercalar. Luka di kulit, kita boleh ambil plaster, tampal. If it's happened there in your brain, apa? If it happens in your brain, boleh tampal tak sayang? Cannot. So take care of yourself. Yeah, Madam Laila loves you. Don't forget to subscribe. There will be many more sharing with you. Yeah.